banyak sangat movement lah. Aduh, macam mana? Tak apalah kan, boleh lah. Aduh, sikit-sikit je. Saya ingat saya dah start tadi. Aduh, tak boleh buat apa lah. Saya pun okay guys, camera sensor started. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa khabar semua ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah, di pagi yang mulia ini kita cuti kan. So hari ni saya nak buat sharing sikit berkenaan dengan surah Al-Mulk. Sebab apa? Minggu ni anak perempuan saya nombor 3 tu, dia kena buat hafazan surah Al-Mulk ayat 1 hingga 30. Tapi hari ni saya nak ajar dia buat hafazan ayat 1 hingga 5 saja dahulu, supaya mudah, supaya tak adalah tergopoh-gapas sangat. Kita ni kalau nak buat hafazan ni, kita jangan gopoh sangat, kita kena buat step by step. Okey, dia macam ni. Anak saya nombor 3, nama dia Nur Fatimah Safiah. Ya, saya panggil dia Ya. Ya ni papa nak ajar ni macam mana nak buat hafazan. Pertama, baca biar lancar dulu. Baca 5 ayat ni dulu. Lepas tu kita buat hafazan. Kita baca 3 ayat. Ayat pertama. Lepas tu kita buat hafazan. Kalau lupa, baca lagi, buka balik, baca 3 kali ulang, tutup balik, hafal lagi. Satu ayat. Maknanya 3 kali kita baca, baru kita tutup, kita baca, kita hafal lagi. Okey, macam tu. Itu step yang asas lah. Tapi sebelum tu, macam biasa, tolonglah kawan-kawan ni tekan butang subscribe tu, tekan butang loceng, like sikit. Barulah kita gang. Okeylah, kita teruskan hafazan kita untuk hari ini. Surah Al-Mulk ayat pertama hingga ke ayat ke-5. So, kalau tengok kat papan putih kesayangan saya ni, kalau tengok ni, kita akan buat satu, kita akan buat bacaan dulu. Lepas tu kita akan buat yang kedua ni, kita akan buat bacaan. Kita baca 3 kali sebelum buat hafazan ayat by ayat lah. Tapi saya tu hafal lah, saya takut tak sempat masa. Cuma saya beritahu kalau teknik dia baca 3 kali. Lepas tu kita tutup, kita buat hafazan lah. Lepas tu yang ketiga ni saya akan buat terjemahan sikit ayat 1 hingga 5 supaya apa? Supaya ni kalau kita baca terjemahan ni, kita boleh memahami satu. Kita boleh tahu apa yang Allah nak bagi tahu kat kita. Itu lagi penting. Kalau kita baca, kita bukan orang Arab. So kalau kita baca, kita tak faham kan. Sekurang-kurangnya kalau kita baca terjemahan, kita dapat dia dapat ilmu. Allah cakap pasal apa, cerita pasal apa, kisah dulu ke, kisah sekarang ke. So kita dapat sedikit ilmu dan pengajaran lah. Itu yang penting sebenarnya. Sebab tu Allah turunkan Al-Quran supaya kita dapat tahu apa yang Allah nak. Itu dia, itu betul. Yang ketiga, insya-Allah yang ketiga ni yang keempat. Further study surah Al-Mulk. Nanti saya akan bagi link lah ustaz-ustaz yang bagus yang buat tafsiran dan syarah surah Al-Mulk. Ini lagi detail. Lepas kita boleh baca terjemah aja, ni kita ada link nanti ustaz-ustaz bagi syarah ayat-ayat Al-Mulk, surah Al-Mulk. Dan juga dia buat tafsiran lah. Itu lagi bagus. Saya tak sampai level tu lah, kena refer ustaz yang lagi bagus lah. Saya baca terjemahan boleh lah. Okeylah, so kita teruskan. Alright. Okey, surah Al-Mulk ayat 1 hingga 5. Astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca doa dulu lah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Surah Al-Mulk ayat 1 hingga 5. Bismillahirrahmanirrahim.
تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. Alhamdulillah, 5 ayat. Maaf, terbatuk sikit. Kena minum air ni. Okey, 5 ayat. Biasanya kalau kita nak buat hafazan ni, kita baca 3 kali ayat pertama tu. Setiap ayat lah 3 kali. Lepas tu kita tutup, kita hafal. Contohnya nah. Tabarakalladzi ayat pertama. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca 3 kali. Lepas tu baru hafal tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nampak tak? Baca pula yang kedua. Alladzi khalaqal maut. Kena benda air lah. Kering tekak ni, astagfirullah. Bas, sekejap. Ayat kemudian. Ayat yang kedua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Okey. Baca 3 kali. 1, 2, 3. Lepas tu baca. Lepas tu hafal. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Betul. Betul. Ayat ketiga pula. Alladzi khalaqa 7 samawatin tibaqa ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. Ayat yang ketiga, baca 3 kali. Safia dan kawan-kawan baca 3 kali. 1, 2, 3. Lepas tu tutup Al-Quran, baca. Bawa baca. Apa? Alladzi khalaqal maut. Itu bukan salah. Yang kedua alladzi khalaq. Yang kedua, yang ketiga tak ingat, buka lagi. Alladzi khalaqa 7 samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Alladzi khalaqa 7 samawat as-sama khalaq 7 samawat. Alladzi khalaqa tengok, saya pun tak hafal. Alladzi khalaqa 7 samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Baca sekali lagi. Alladzi khalaqa 7 samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut فارجع البصر هل ترى من فطور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. الذي خلق 7 سماوات طباقا
ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. Nah, yang ketiga. Yang keempat, ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Baca 3 kali. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Baca yang last, yang kelima. Baca lagi. Lepas tu baca 3 kali ayat kelima tu, buat tutup, hafal. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. Nah, cukup 5 ayat. So, macam tu je. Kita baca 3 ayat. Baca 3 ayat. Baca ayat yang pertama, baca satu ayat tu 3 kali. 1, 2, 3. Lepas tu kita tutup. Kita cuba buat hafazan pula. InsyaAllah kalau beberapa kali cubaan, kita akan fasih lah. Tapi yang pertama kita kena lancar dulu ayat-ayat tu. Baca 5 ayat tu dulu, biar lancar. Lepas tu baru kita baca 3 ayat, kita hafal. Kalau sebab Nur Fatimah Safian ni baru darjah 2, so saya rasa dia kena hafal dulu. Kena bagi surah tu biar dia lancar dulu. Lepas tu baru hafal. Samalah, saya buat video ni untuk dia dan kawan-kawan satu kelas dengan dia lah, satu tingkatan, 1 tahun dengan dia lah. Dan dia ni sekolah agama integrated Sri Titi Rajaya ni. Tu kena baca surah Al-Mulk ni. Abang dia darjah 4 baru, ayat 4 darjah 4, darjah 5 baru baca surah tu, sekolah kebahasaan. Tapi tak apalah, saya nak suruh dia lebih sikit ke arah keagamaan ni. Kena ada juga seorang dua ni yang detail sikit pasal agama ni. Okey, seterusnya kita pergi ke terjemahan sikit. Itu pula kena bacalah sikit. Okey, ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Okey, Al-Mulk ni apa sebenarnya? Al-Mulk ni adalah maksudnya kerajaan. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Okey, ayat pertama. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan dia maha berkuasa ke atas segala sesuatu. Dalam ayat pertama ni Allah bercerita Allah lah yang menguasai segala kerajaan dan dia maha berkuasa ke atas segala sesuatu. Maknanya kerajaan tu masih atas dunia ni semua tu milik Allah dan kekuasaannya. Langit, darat, bumi semua ni Allah. UFO, bukan UFO, angkasa raya semua tu itu milik Allah belaka. Malaikat, jin, manusia semuanya adalah di bawah kekuasaan Allah. So kalau kita ni ada jawatan ke apa, kita kena ingatlah kita ni hanya diberi amanah sementara oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita ni ikut apa yang Allah nak. Jangan ikut apa yang kita nak. Itu salah tu. Kadang-kadang kita ikut apa yang kita nak, kita dah lupa. Dalam surah ni pertama Allah kata, Allah berkata kekuasaan tu hanya milik Allah. Dia bagi manusia ni semua untuk buat apa yang Allah nak. Okey. Okey. Yang kedua, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang kedua ayat dia. Terjemahan dia, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya, dan dia maha perkasa, maha pengampun. Hidup dan mati ni Allah yang cipta. Dan dia nak menguji manusia ni. Allah kata dia menciptakan hidup dan mati. Tujuannya untuk menguji manusia. Sama ada baik amalannya ataupun buruk amalannya. Yang mana yang lebih baik amalannya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Dia tahu manusia ni, Allah dah tahu dah. Bila dia bagi kekuasaan kepada mereka, bila bagi hidup dan mati ni, Allah nak uji mereka.
So, Allah dah tahu lah sifat manusia ni akan buat kesilapan. Sebab tu dia kata dia Maha berkuasa dan Maha mengampun. Kalau kita buat salah, kita kena cepat-cepat bertaubat lah. Banyak lah, macam-macam nak cerita. So, moral of the story, kita hidup atas dunia ni, kita hidup sekarang ni lah. Masa ni lah kita nak bertaubat ke, nak belajar pasal Al-Quran ke. Masa hidup ni, bila kita dah mati nanti, dah tutup dah, dah tak boleh nak buat apa dah. Sebab itu dah terujinya keimanan seseorang. Atas dunia masa kita hidup ni lah. Maksudnya kita kena buat sebaik mungkin lah. Sedapnya keadaan. Terus yang ketiga. Alladhi khalaqa sab'an samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Yang ketiga, yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis, kamu tidak akan lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Itu yang ketiga. Yang keempat, summa rji'il basara karratain yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi dan sekali lagi, nescaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan kecacatan dan ia pandanganmu dalam keadaan letih. Dan ayat yang kelima, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa antadna lahum 'adzabas sa'ir. Dan sungguh telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang dan kami menjadikannya bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelipah syaitan dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala. So itulah 5 ayat surah Al-Mulk. So ingat saya kata macam mana Papa ajar tadi, kena bacalah dulu, lepas tu setiap ayat baca 3 kali, buat hafazan, lepas tu tutup, baru hafal. Okey? So, saya rasa cukup setakat tu. Harap anak saya, Safia dan kawan-kawan dia dapat buat hafazan terbaik untuk 5 ayat yang pertama ni, surah Al-Mulk. Kalau boleh lepas tu, baca terjemahan dia dan cuba fahami. Tak faham, tanya Papa ataupun tanya ustaz-ustaz lain. Apa maksud makna-makna di sebalik terjemahan daripada setiap ayat tu. InsyaAllah nanti Papa akan ajar lagi next. Ayat ke-6 sampai ke-10 dan seterusnya. Okey. InsyaAllah semoga Nur Fatimah Safiah dapat buat hafazan 5 ayat ni secara sebaik mungkin dan seterusnya hafaz 1 hingga 30 ayat. Begitulah juga dengan kawan-kawannya yang lain. Semoga berjaya. Okey, saya rasa cukup setakat tu. Semoga anda semua berjaya berhafazan. Terutamanya anak Papa ni, Nur Fatimah Safiah. Dengar tak ni? Dengar elok-elok ayah Safiah. Okey. Semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Okay guys, dah habis.